Berapa ramai orang perempuan benci dekat jantan tu, lalah jadi laki dia. Jangan main-main. Menyampah ai. Kalau ai lah, ai takkan jadi bini nombor 2, nombor 3. Ai tak suka. Sekali jadi nombor 4. Cakap apa? Jangan cakap. Bila Allah datangkan perasaan suka tu, tak boleh tolong. Jangan main-main. Iya, ai tak nak lah lelaki tua. Dapat lelaki tua. Tu sebab cakap jangan sembarang cakap. Orang lelaki, aku macam mana pun takkan kahwin lebih. Itulah satu-satunya isteri aku. Jangan cakap. Dalam masjid lah tu dia cakap tu. Kan main. Petang tu bekas kekasih WhatsApp. Salam. Akum. Dia akum. Dia mana ada Assalamualaikum, dia akum, Walam katna. Dia masa ringkasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi diberikan kesempatan kepada kita semua, yang mana diberikan kesempatan bukan untuk hadir, yang lagi besar lagi diberikan kesempatan untuk masih lagi bernafas di atas muka bumi ini. Kan ada orang tidur malam tadi tak bangun-bangun sampai sekarang. Kan orang ingat dah mati, rupanya mati sementara, tidur sampai tengah hari. Tapi ada juga yang mati kekal, terus mati, tak dapat bangun. Jadi itulah, ada orang tu tertidur, kan? Tertidur malam tadi tanpa sempat minta panjang umur, tapi Allah bagi juga dia hidup. Nak bagi tahu tu sebab kita kena syukuri nikmat bernyawa di atas muka bumi Allah ini, sebab Allah masih lagi memberi peluang kepada kita. Ada yang Allah Ta'ala ambil nyawanya. Allah ambil nyawanya bererti Allah sayangkan dia, tapi tidak bermakna kita yang masih hidup Allah tak sayang. Allah sayang juga. Itu sebab Allah bagi peluang untuk kita terus memperbaiki diri kita daripada masa ke semasa. Di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah Ta'ala memberitahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun kita boleh dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keberuntungannya itu, malahan tak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Maknanya Allah bagi akhirat, dunia pun boleh dapat. Tapi kalau kejar dunia, Allah bagi sikit saja dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi hari ini kita bercerita tentang kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Semua manusia ingin memiliki hidup yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau bercerita semua cakap semoga bahagia dunia akhirat. Cara cakap lah, kan? Cara cakap, tapi hidupnya dunia je kadang-kadang, kan? Hidup bahagia boleh menjadi salah satu tujuan terbesar, sehingga kan ada yang berlumba-lumba demi tercapainya kebahagiaan tersebut, baik melalui harta, pencapaian kerjaya maupun kehidupan berkeluarga. Perlu diingat, segala sesuatu itu pasti memiliki tanda. Demikian pula bagi orang yang ingin berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9, yang mana artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,
kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Jadi makna kata, kalau kita tengok dalam ayat ni Allah bagi clear dah, clear dah macam mana yang dikatakan orang yang bahagia. Nak bahagia ni ikutlah perintah Allah, ikutlah perintah Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh tu kita kena buat, yang Allah larang jangan kita buat. Bukan senang nak buat, melainkan orang-orang yang sabar. Yang sampai hari ni datang semayang pagi ni semua yang sabar. Yang tak sabar tidur lagi. Macam tu kan. Yang bukan senang nak bangun dengan tahap tidur punya syok kan. Nak pula saya daripada Semenanjung subuh lambat lagi pada tadi kan. Lewat sikit lah, tapi tetap awal lah kan. Semua tinggal lagi awal bangun dekat sini kan. Jadi makna kata itu bukan senang. Tu sebabnya sabar tu sendiri ada 3 perkara. Pertama, sabar untuk menunaikan apa yang Allah Ta'ala suruh. Sabar untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Yang ini dikatakan dapat 300 tingkatan darjat pahala. Orang naik kereta daripada Kuching nak pergi ke Seri Aman, contoh, jauh jalan, tiba-tiba masuk Zuhur, Allahu Akbar, alamak dah Zuhur lah. Masa tu dah fikir, jomlah kita berhenti solat, nantilah lambat nanti. Tu orang tak sabar tu. Tapi orang yang sabar berhenti, tak lambat ke? Tak apa, sekejap je, solat sekejap, sambunglah perjalanan balik. Itu orang yang sabar. Nampak? Kan ada orang dia tak sabar, dia nak cepat dia, lambat. Nanti kan sampai sana baru fikir. Kan? Itu pertama. Sekarang dah tak ada masalah, banyak tempat boleh berhenti. Masjid cantik-cantik dekat Sarawak ni. Kan setiap tempat, setiap kampung ada masjid, ada surau. Berhenti masuk kampung tu insya-Allah ada surau. Kan? Surau berhentilah solat sekejap. Kan? Dan begitu juga yang keduanya, bersabar untuk meninggalkan larangan Allah. Bukan senang kan? Bukan senang. Orang tengah sibuk mengumpat, mengutuk orang macam-macam. Kita pula sound dia, tak baiklah kau ni kutuk orang macam-macam, janganlah macam tu. Alah, macamlah kau baik sangat. Kan dah kena. Bila dengan macamlah kau baik sangat, itulah hujan dia. Yalah. Apa cerita? Sambung pula dia, sambung sekali dengan orang tu. Kan? Ataupun orang tu dah biasa main nombor ekor. Ya, tikam-tikam kena. Sekali orang larang dia, bukan senang nak berhenti. Kau ni berhentilah tikam nombor ekor ni, tak baik, judi. Ini bukan judi, dia kata. Ikhtiar, kata. Macam tu ayat dia. Ikhtiar. Bukan senang nak menang ni, dia kata. Dulu waktu PKP ada beberapa masjid di Kuala Lumpur tu, dia buat petak untuk letak sejadah tu, letak nombor pula. Daripada 01, 02, 03, 04 sampai tengoklah berapa petak yang boleh buat satu masjid tu, ikut penjarakan. Waktu maghrib dia semayang dekat petak 05, waktu isyak dia semayang dekat petak 23, 0523. Dia tikam kena pula. Itu kena satu hal, belanja je ke masjid, kurang hajar betul. Tu makna bukan senang kan. Dia dah terbiasa. Orang yang main tak kena, dia tak rasa. Orang yang main kena pula dan dah biasa. Ada orang kaya raya dengan tu. Yang menang nombor ekor ni, ada yang menang dan kaya raya dengan tu. Kena je. Macam mana? Kita orang masjid tikam tak kena. Janganlah cuba pula. Ni saya cakap je ni. Kan sebab kadang-kadang kita kena faham, ada orang yang Allah bagi kesenangan, mudah dia dalam benda tu. Sebab kita bimbangkan apa yang disebut sebagai istidraj. Allah bagi semua kesenangan ni supaya dia terus jauh pada Allah. Allah tak nak peduli dia. Pergilah kau atas dunia ni. Sebab bila saya ceramah dulu, saya kata akhirat nanti, tajuk akhirat kan. Akhirat nanti orang Islam yang buat baik akan dapat pahala, yang buat jahat akan dapat dosa, dan benda ni akan ditimbangkan.
melainkan orang kafir buatlah apa pun dia tetap masuk neraka, tak usahlah timbang apa pun. Jadi ada orang tak puas hati. Soalan pertama dia kata, orang macam kita, mungkin kebanyakan kita lahir-lahir Islam, macam mana orang tu lahir-lahirnya kan dia duduk dalam hutan ataupun dia duduk kat tempat-tempat yang menyembah selain pada Allah, keluarga dia tu tak Islam. Jadi macam mana? Tak adil lah. Apa pula tak adil? Dalam Quran pun Allah Ta'ala beritahu, afala ta'qilun, apakah kau tak ada akal, tak boleh fikir ke apa yang kau sembah tu? Kau tak boleh fikir ke siapa yang boleh bagi mudarat, siapa yang boleh bagi kesenangan, siapa boleh bagi nikmat? Pernah tak fikir? Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Habis kalau macam tu, kalau orang yang kafir ni buat baik, takkan tak dapat balasan? Dia pun buat baik juga. Senang aja jawapannya. Allah Ta'ala maha adil. Akhirat tu Allah Ta'ala masukkan dalam neraka. Kenapa? Sebab dah tak nak kira apa-apa dah. Sebab kebaikan yang dia buat, Allah Ta'ala balas atas dunia lagi. Atas dunia dia dah dapat ganjaran-ganjaran dia dah. Tu sebab kita tengok orang tu tak payah semayang pun kaya-kaya kan. Orang tu tak payah menyanyi beria, bertindik, pusat bertindik, kepala bertindik, hidung bertindik, naik pening lembu tengok dia. Lagi banyak dia bertindik daripada aku, dia kata kan. Menyanyi konsert berjuta-juta satu hari dapat kan. Dah kaya-kaya sebab Allah Ta'ala dah balas atas dunia lagi. Jadi tak usah kita pertikaikan kan. Jadi kalau orang yang tak bersyukur tu, dia jadi apa? Dia jadi orang yang melampaui batas. Dia buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang kan? Buat benda yang Allah Ta'ala larang. Mengumpat sedap, buat dosa ni sedap. Ini cerita macam mana? Seronok buat dosa, saya tak ada apa-apa. Tu buat hati-hati. Itu mendapat 600 tingkatan darjat pahala. Bersabar untuk meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, yang paling tinggi, mendapat 700 tingkatan darjat pahala, iaitu bersabar dengan ujian dan dugaan daripada Allah. Siapa pula orang yang melampaui batas ni? Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Ramai sebenarnya yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, buat perangai macam-macam atas dunia ni. Iya, tanda-tanda akhir zaman ni orang melampaui batas ramai kan. Dapat amanah dia ingkar kan. Bila bagi sesuatu amanah dilanggarnya kan. Sebagai anak derhaka kan. Seorang ibu melahirkan tuannya, berapa ramai hari ni ya. Bagi mak dia jangan tolong jaga anak dia, dia bagi duit 500 sebulan. Dia bagi 500 tu tak apalah bagi, tapi saya cakap tu kan saya dah bagi mak 500, apa yang tak cukup? Janganlah banyak cerita, jagalah anak saya tu. Ayat dia. Sedangkan ibu ni tolong aja, bagi 500 tu pun kita tahu, kita kena cakap dengan mak kita, mak saya bagi 500 ni pun saya tahu mak tak cukup, ini yang saya mampu bagi, tanda saya terima kasih dekat mak. Itu je, bukan bagi upah. Jangan buat mak tu macam hamba kita. Macam saya tanya mak saya, mak boleh tak tolong jaga anak? Aku dah penat jaga kau dari kecil, nak jaga anak kau pula, kau jagalah sendiri. Macam tu mak tu cakap kan. Carilah orang lain kan. Tapi kalau mak kita nak jaga, kita bagi itu, jangan ingat dia jadi hamba kita, bukan. Nampak tak? Berapa ramai mak yang kena masak, mak kena jaga anak, mak jaga rumah, saya keluar sekejap, keluar dengan bini pergi makan kat luar, tinggalkan anak dengan mak dia. Orang asam punya anak. Banyak tu, belum cerita lagi tanda-tanda akhir zaman. Urusan umum diberikan pada orang yang bodoh. Berapa ramai. Bayangan tu, punya bodoh pegang jawatan. Contohlah kan. Bayangan kalau ada satu persatuan bagi bendahari orang yang tak pandai mira macam mana? Ataupun dia pandai buat kira untuk diri sendiri. Lagi pelik kan. Tu tanda-tanda akhir zaman juga, melampaui batas kan. Apa lagi? Dah elok-elok senapang, sibuk nak jadi perempuan. Dah senapang lah kan. Yang faham, tak faham sudah. Melampaui batas. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, bukan melampaui batas orang lain.
atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ingat tu, jangan sampai melampaui batas. Jadi apakah rahsia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Yang pertamanya adalah menjaga salat 5 waktu. Jaga salat. Dahlah jaga. Kita ni kena sentiasa ada update. Macam dalam phone kita pun tiba-tiba kena update dia punya WhatsApp, kena update dia punya kontak, phone book dia, kena update dia punya data, kena update semualah. Barulah dia sesuai dengan kehendak zaman. Macam tu lah kononnya lah kan. Jadi makna kata kena update. Tapi kita dalam ibadah kita kadang-kadang kita tak update. Dah 30 tahun kahwin, inna a'taina kulullah, inna a'taina kulullah, faham besar pahala kita baca surah Al-Ikhlas tu, faham. Tapi kita cubalah tambah-tambah ayat yang lain kan. Bila imam besar ke depannya, semua lari ke belakang, takut duduk belakang imam tu. Sebab apa? Kang tak apa-apa ayat dia baca, lepas kang dia terlupa, mati aku, dia kata. Dia fikir macam tu. Itu sebab jangan bagi alasan kan. Jangan bagi alasan. Update. Macam dulu kita semayang saja, kita semayang tapi lewat waktu. Update, kita semayang awal waktu. Bukan awal waktu tu semayang subuh pukul 2 tadi dah semayang. On time lah maknanya. Bila semayang on time, bagus dah semayang on time, tapi semayang seorang, update lagi, semayang berjemaah. Nampak? Kenapa tak pergi semayang jemaah kat masjid Jamek tu? Oh tak boleh, belum siap lagi. Yang tengah tu tak siap, sini boleh semayang kan. Tu bila siap tu. Berapa lama gitu? Tak lama dah kan. Apa dia nak buat apa tengah tu? Air pancut ke apa kan? Yalah, tapi maknanya janganlah bagi alasan kan. Datang semayang berjemaah kan, semayang berjemaah berapa kali ganda daripada semayang seorang? Berapa kali ganda? Wah, tengok semua jawab serentak dan sepakat, ijma' ulama' sependapat. Tak ada pun yang jawab dalam 20 lebih lah, berapa tu tak ingat. Tak ada yang jawab itu. Semua tahu 27 tu, 27 kali ganda daripada semayang seorang. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak kan. 27 kali ganda. Macam ni ramai lah kan. Cuma yang tak datang lagi ramai lah kan. Macam tu. Ramai dah, cuma yang tak datang lagi ramai. Tu. Tapi alhamdulillah, kalau saya dengar memang dekat masjid ni memang setiap pagi memang macam ni ramai dia. Saya cuba tengok reaksi ni, ada yang terperanjat, ya ke dia kata tu susah tu. Jadi makna kata kita update. Lepas tu kalau dah semayang berjemaah pula, lepas tu dia balik update lagi. Lepas semayang jemaah dia tunggu ikut imam zikir sampai doa, alhamdulillah kan. Lepas tu dah habis tu update lagi, dia jaga solat qabliyah ba'diyah dia jaga kan. Lepas tu kenalah belajar. Bukan semua salat ada ba'diyah. Kada seorang Allahu Akbar, confident dia. Tu yang ada orang tu pergi semayang jenazah dekat istana, dia pergi kat istana nak semayang, dia seorang je rukuk, kacau. Saya dulu masa jadi pegawai, interview pegawai yang nak bekerja dengan saya dulu lah masa saya kerja kan. Tanya ni tak tahu, tanya tu tak tahu, tanya pasal kerja tak tahu. Sudahnya saya tanya soalan ni, nak tanya semayang jenazah berapa rakaat, saya tanya saja test, semayang jenazah berapa rakaat? 2 rakaat tuan, rakaat pertama 7 kali takbir, dia tu. Itu semayang raya kata. Confident dia jawab. 2 rakaat, rakaat pertama 7 kali takbir, tak bersalah muka dia kan. Cerita kata kan, cantik tolok pantainya landai, tambat perahu tepi kuala, biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena nak belajar, tak tahu tanya kan, tak tahu tanya.
Contoh semayang belakang imam, nak duduk belakang imam, pahala besar dia kata. Duduk belakang imam. Sekali imam, contohnya bukan imam sini, tempat lain. Ni kat kampung lain, sini tak jadi. Tempat lain imam tu dah dia malam tu. Kan dia mengagap malam. Entah macam mana terkeluar angin yang tidak diundang. Terkentut imam tu. Jadi bila imam tu dah mufarakah ke tepi imam tu, maka yang belakang kena buat apa? Kenalah ke depan. Kan? Gantilah imam tu. Ni dia pula batal kentut. Macam tu macam mana? Tu ilmu tak ada. Nampak tak kan? Contohlah. Jadi kita kena update ilmu kita. Semayang 5 waktu. Lepas tu apa lagi? Lepas tu mengaji pula, tambah baik ibadah kita. Kan? Jangan pernah melalaikan salat, kerana amalan yang pertama kali dihisap pada hari kiamat adalah salat. Salat tanya dulu. Dan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan? Kalau kita tengok salat itu mampu mencegah kita sepatutnya daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu sebabnya kalau bercerita tentang akhirat, kalau bercerita tentang kesempurnaan ibadah, tu lain tu. Dua-dua tu tajuk lain. Maknanya confirm kena panggil lagi. Dah 2 tajuk dah tu. Jadi makna kena datang lagi lah ni. Jadi kalau mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 nak mencapai kesempurnaan ibadah. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak boleh semayang mengikut-ikut. Orang semayang kata apa semayang, orang rukuk kita rukuk. Kadang-kadang rukuk tu pun dia tak tahu. Tu rukuk lah tu. Oh rukuk tu. Dia tak tahu. Dia main buat, dia ikut-ikut. Kan? Kenalah belajar. Mengaji pun dia baca. Ingat tak Allah yarham Haji Azmil Mustafa? Ingat tak? Ali Setan. Wali Setan ramai kenal. Azmil Mustafa tak kenal. Tu masa arwah ni dulu, masa dia berceramah di Terengganu, penceramah malam ini Ali Setan ramai datang. Dia kata dia bergurau, dia kata nak buat macam mana, panggil setan ramai datang kata. Azmil Mustafa tak ramai datang kata. Dia masa mula-mula bayangkan dia dapat hidayah macam mana dulu. Dia dulu dia kata apa benda dia tak buat, dia kata masa dia pernah ceramah dulu kan. Dia kata dia kongsi ilmu tu. Dia pergi satu pesta filem di US. Bila dia pergi pesta filem di US, masa tu dia datang awal sehari sebelum. Jadi kawan dia dah pesan jangan datang awal sangat, dia tak ada dekat rumah. Jadi bila datang dia tak tahu nak pergi mana. Jadi masa tu driver taksi tu cakap dia, "Are you Muslim?" dia kata. Driver taksi tu Pakistan Islam. "Are you Muslim?" dia kata. "Yes, I'm Muslim." dia kata. So dia tahu nak bawa mana, dia bawa pergi masjid. Bawa pergi masjid dekat US. Dekat masjid tu dia masuk, masa tu baru dia rasa diri dia, teruk sangat diri dia. Masa tu dia mengaji, dia baca Fatihah pun pakai tulisan Rumi ni. Jadi masa tu lah dia kata dia berazam dia nak belajar dekat situ. Bayangkan, bukan tak payah pergi Mekah Madinah, tak payah tunggu aksiden kereta terbalik baru nak dapat hidayah. Kan? Kereta ramai orang kita ni kata belum dapat seru, dia kata. Aksiden terbalik hidup, tu hidayah tu. Tu mujur tak mampus. Kalau mati terus macam mana? Kan? Jadi hidayah ni Allah bagi kat kita ni macam cara. Jadi dia dapat dekat situ. Lepas tu daripada situlah dia pergi belajar balik. Pergi ke Timur Tengah dia belajar. Dia habiskan duit dia untuk dia belajar semula. Kan? Duit dalam simpanan dia 1 juta 2 juta habis sebab dia nak belajar. Dan sampailah dia sakit, dia dah duduk dekat wheelchair, dia berkongsi lagi, berdakwah lagi. Bayangkan. Tu tanda orang-orang ni lah kan, nak berubah. Jadi pertama mesti dengan ilmu kan, kesempurnaan ibadah. Kedua mesti ikhlas. Ketiga mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai kita. Dan yang keempatnya mestilah dimulakan dengan niat. Ada 4 ni barulah mencapai kesempurnaan ibadah. Saya tak explain panjang lah, sebab nak explain dalam yang akan datang nanti ya. Jemput lagi insyaAllah. Jadi jangan kita pernah melalaikan solat, kerana itu adalah amalan yang pertama sekali Allah Ta'ala akan tanya sebelum benda-benda lain. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang bermaksud, peliharalah semua solatmu dan peliharalah solatmu, berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Khusyuk ni
Betul-betul lah. Sekarang masalahnya kita ni kadang-kadang bila semayang time tu jumpa barang hilang. Time semayang tu lah ingat macam-macam. Allahu Akbar. La tasma almari rupanya. Baru nampak kunci dia letak mana. Tadi cari tak jumpa, tengah semayang jumpa. Allahu Akbar. Jadi tak Samsul Serbat datang ni kat dia. Fikir dia tadi tu. Sebab dia tak nampak Samsul Serbat dah masuk. Kan? Allahu Akbar. Mi kolok ke mam laksa dia kata kan. Contohlah kan. Pagi ni fikir dah kan. Ni bukan cakap orang ni, cakap diri sendiri kan. Sebab semalam baru habis puasa 6, punya lambat habis puasa 6. So pagi ni dah mula fikir sarapan ni kan. Tak tahulah, macam tu lah manusia kan. Kadang-kadang waktu semayang tu pula fikir nak jemput anak kau berapa banyak. Betul, kenapa yang jadi macam tu? Kenapa? Sebab solat ini hanya pada kita hanyalah sebagai picisan saja kadang-kadang. Bayangkan kita ada 24 jam. Cuba tengok berapa lama masa kita ambil untuk solat. Solat subuh katalah kita ambil 5 minit lah. Imam tadi baca dia pun dalam 5 minit ke 7 minit lah. Okey lah 5 minit ke 7 minit. Kemudian kita ambil lah doa sikit doa. Ambil lah 10 minit 10 minit lah paling lama pun. Kita je kadang rasa lama. Ada nak terlentang lah tadi. Tentu lah kan. Siap tahan macam kau orang kiri kanan kan. Imam bukan baca panjang sangat pun tadi. Imam ambil surah Al-Hashr tadi kan. Aduh, sedapnya Imam baca. Ada orang tu punya sedapnya, sujud tak sedar. Orang semua dah zikir dah, dia sujud lagi. Contohlah kan. Parah tidur kan. Macam itulah. Jadi kalau kita tengok kan, dalam kita solat ni sebenarnya, dalam kita solat ni kita ni ikut imam ni, janganlah kita petikan kan. Kadang-kadang dekat kampung-kampung tu bila tarawih masa tarawih tu Allahu Akbar. Malam ni macam ni malam ni laju ni. Dia tahu imam tu siapa, dia pada belakang tu mendengar Allahu Akbar. Okey, steady dia tu. Dia boleh tahu imam mana. Kalau dia dengar imam lama Allahu Akbar, tak mati lagi imam ni, dia dah mati. Marah dia nak cepat, sabarlah kan. Sabar, relax. Sembahyang tu kita kena pelihara kan, sebut tadi khusyuk ni, fokus dalam solat ni. Sebab tengok 10 minit tadi, 10 minit 10 minit subuh, katalah kita pukul rata semua 10 minit, 10 5 waktu, baru 25 minit baru berapa minit, 50 minit, ada lagi 10 minit. Tak apa, kita genapkan sejam. Bayangkan dalam 24 jam hanya 1 jam je untuk solat. Itu yang menyebabkan yang 23 jam lagi itu kacau yang sejam. Itu yang terbayang macam-macam. Ketah kerja tak siap, pejak lagi temu duga. Itu yang bagi salam ni bila dia baru teringat tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pergi cari selipar dia. Dia baru teringat selipar dia letak salah tempat. Macam tu lah. Dia banyak sangat memikirkan hal dunia kan. Itu dia. Yang kedua, kalau nak berjaya di dunia, nak bahagia di dunia dan di akhirat, janganlah pernah membenci. Janganlah pernah membenci orang. Tak suka orang sana, tak suka orang sini, tak suka orang sini. Aku tak suka lah dia, aku tak suka lah menyampah laku dengan dia ni kan. Kadang-kadang dah benci itu satu hal, kutuk pula. Macam contoh lah tuan-tuan contoh ini jangan salah faham, kita tak cerita politik tau, tak ada tau. Kita ambil satu muka pemimpin, letak dekat dalam Facebook, letak dalam Instagram, letak dalam media sosial, letak muka je, jangan tulis apa-apa, letak muka je. Tengoklah komen bawah tu, ya Allahu Akbar, berbakul-bakul kutuknya, tak guna, kepala bapak semua keluar macam-macam lah. Dia maki. Satu je contoh, saya dengan imam, saya tak puas hati dengan imam. Contoh kan, saya boleh jumpa imam, minta maaf mam, saya buat salah dengan imam, saya boleh jumpa imam. Imam tak puas hati dengan saya, imam boleh cakap dengan saya. Tapi yang dekat dalam media sosial tu, yang kita marah, kita kutuk tu, masa bila kita nak jumpa dia minta maaf? Kita kutuk ni kadang-kadang yang heran tu,
dengan makian, dengan cacian. Lepas tu kita pun komen, kenapa kutuk orang sampai macam ni? Nabi ajar ke? Jangan risau, kita pula kena lepas tu. Sedangkan Nabi tak ajar. Nabi tak ajar. Kalau kamu tak ada benda baik yang kamu boleh cakap, baik kamu diam. Saidina Abu Bakar dulu sampai masukkan batu dalam mulut, nak mengelakkan dia bercakap benda-benda tak baik. Hari ni tak payah masukkan batu dalam mulut, pegang handphone, diamlah. Tapi masalahnya apa yang kita type itu sebenarnya dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Nah, kan benci orang macam tu. Janganlah kamu benci seseorang itu kan. Nabi Allah Taala pun bagi tahu, barangkali kamu tak suka sesuatu, barangkali dia baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu suka akan sesuatu dia tak baik, barangkali, dan kalau kamu tak suka sesuatu tapi dia baik buat kamu. Hati-hati. Jangan tanya orang perempuan. Jangan tengok orang perempuan. Berapa ramai orang perempuan benci dekat jantan tu. Lalah jadi laki dia. Banyak ramai main. Menyampah ai. Kalau ai lah, ai takkan jadi bini nombor 2, nombor 3. Ai tak suka. Sekali jadi nombor 4. Cakap apa? Jangan cakap. Bila Allah datangkan perasaan suka tu, tak boleh tolong. Jangan main-main. Iya, ai tak naklah lelaki tua. Dapat lelaki tua. Tu sebab cakap jangan sembarang cakap. Orang lelaki, aku macam mana pun takkan kahwin lebih. Itulah satu-satunya isteri aku. Jangan cakap. Dalam masjid lah tu dia cakap tu. Kan main. Petang tu bekas kekasih WhatsApp. Salam. Akum. Dia akum. Dia mana dah? Assalamualaikum. Dia akum. Walam katna. Dia masa ringkasannya. Dah kan lem. Kan? Dah makan belum? Lem. Wat per tu. Wat per 2. Wat per tu. Dengan cermah dah. DGR CRMH dengan cermah. SP cermah. Sep cermah. Siapa ceramah? Sengsel debat. Nama aku benar ringkas aja. Dia main bahasa ringkasan aja. Gila betul. Tak kisahlah. Jadi jangan kita benci-benci, kita tak tahu kan? Tak tahu. Tapi kalau betul dapat kahwin lebih, rezeki. Macam tu. Kan? Iya, jangan cakap ya aku tak tahu, aku tak sukalah, tak aku nak. Jangan cakap. Kalau tak sanggup, ya Allah jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Satulah cakap. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 yang artinya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu dapat rahmat. Damaikan. Itu sebabnya dalam bergaduh ni manusia ni, benci-membenci ni, dua perkara yang paling mulia di sisi Allah tapi susah nak buat. Apa dia? Pertamanya minta maaf, yang keduanya memaafkan. Minta maaf dan memaafkan, dua-dua susah. Kadang-kadang nak minta maaf, kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Aku imam, contohlah. Kenapa aku minta maaf dengan dia? Aku bapa saudara, dia anak saudara. Kenapa aku minta maaf dengan dia? Aku bos ni, contohlah. Kenapa lah aku minta maaf? Yang paling ramai, kenapa aku minta maaf? Bukan salah aku. Itu paling ramai. Yang memaafkan tu pula susah. Aku orang lain boleh, tapi bukan dia. Boleh pilih pula siapa dia nak maafkan. Dalam hal ni, kenapa kita minta maaf? Kenapa kita kena maafkan? Sebab jangka hayat kita, expired date dia kita tak tahu. Kita tak nak maafkan dia. Kita nak maafkan dia, maafkan saja walaupun salah siapa. Sebab kita fikir bila-bila masa Allah boleh ambil nyawa kita. Tengah duduk elok kan, balik tengok dengar ceramah pagi ni elok, senyum. Sampai ke rumah balik baring sekejap dah tak bangun. Dah tak bangun. Allahu Akbar. Tadi elok dia dekat masjid ni. Pak, nak cakap apa? Masa itulah menyesal, kenapalah aku tak minta maaf dengan dia. Tak, kita mati, orang yang masalah dengan kita tu mati dulu. Mak, macam mana? Ya, jadi jangan tangguh-tangguh. Kemudian tunaikanlah zakat. Zakat fitrah tu kenapa tak bayar? Raya terkejut ustaz. Raya terkejut. Sepanjang bulan Ramadan boleh bayar, tak bayar. Oh, tak orang kata tak chill lah, dia kata. Tak trending kalau bayar awal ni, dia kata. Dia akan bayar sebelum solat sunat Aidilfitri.
Jangan confident sangat melainkan bapak mentua kita amil. Kan? Kalau memang dia amil tak apalah kan. Saja tunggu. Bukan memang tu afdal bayar memang betul lah. Tapi kalau takut-takut terlepas bayarlah awal. Kan? Ada orang sampai terlelap malam tu main mercun. Dalam terkejut-terkejut tu main mercun. Ramai yang marah bulan puasa tu. Mula-mula sebelum umum raya tu marah. Kenapa Malaysia raya hari Selasa, Brunei Indonesia Isnin? Sebelah je kot, takkan tak nampak anak bulan tu. Marah. Sekali umum hari Senin marah juga. Kenapa raya hari Senin? Tak sempat prepare. Ya Allahu Akbar. Perangai kan? Tu orang Malaysia tu. Dan nak buat macam mana? Dia nampak dah. Tu nak beritahu itulah kuasa Allah. Kita boleh majang, kita boleh tengok, kita rasa kita bijak dah. Jangan risau, Allah Maha bijak, Allah Maha mengetahui. Allah nak bagi raya tu macam tu kan? Raya huru-hara. Berapa ramai rumah yang saya pergi, elok bersusun batang lemang tu tak diisi. Buat tak sempat makan lemang tak sempat siap. Dia kata tak apa lah, nak buat macam mana? Raya tetap raya. Raya cepat marah, raya lambat marah. Buatnya penyimpan mohon besar raja-raja umum dengan ini diumumkan raya tahun ni ditangguhkan ke tahun depan, lagi marah. Kan mana nak okey lah tu kan. Kan ada orang dia main mercun malam tu sampai ke pagi. Lepas tu tak apalah, tidur sekejap, tidur terlepas sembahyang sunat Aidilfitri, tak sempat bayar zakat. Tetap kena bayar, tapi dia dapat pahala sedekah sahaja. Tapi kalau tidur dia terlelap sampai ke maghrib pun jaga, hukumnya dah berdosa tapi tetap kena bayar. Itulah sengaja. Dia malam raya ni orang kita ni digemar pergi pasar lambak tu, dia tunggu barang tu lelong last malam raya. Itulah perangai dia kan. Zakat ni adalah merupakan sedekah wajib kan. Sedekah wajib kita bayarlah zakat. Zakat ni jangan ingat zakat fitrah aja, zakat harta, zakat simpanan, zakat pendapatan dan sebagainya kan. Tu sebab Nabi sebut jangan kamu memandang yang di atas, pandanglah yang di bawah, kerana dengan memandang yang di bawah kamu akan lebih bersyukur daripada dengan apa yang kamu ada. Dan begitu juga Nabi pesan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberilah melalui ajaran Islam, manusia ini tidak hanya menerima tapi juga memberi, dan lebih baiklah memberi daripada meminta. Di sinilah anjuran berzakat menjadi sangat penting dalam agama kita. Ketika kita tidak mampu untuk berzakat, ada cara yang dilakukan, yakni bersedekah, berinfak atau lain-lain lagi. Nabi sebut apa? Sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah kan? Jadi kalau kita tak nak benda-benda tak elok, selalu sangatlah banyak betul hal sekarang ni, cuba sedekah. Cuba tengok bila last sedekah, bila last kita masukkan duit dalam tabung kan? Kemudian tidak berkeluh kesah, janganlah mungut. Untuk mencapai proses kita ni semakin dewasa, semakin tua, kita pasti mengalami masa-masa berkeluh kesah. Aduh, kenapalah macam ni, kenapalah hidup aku macam ni. Allah SWT menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang bersabar dan tidak berkeluh kesah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabarlah banyak-banyak kan. Bayangkan tahun lepas ke tahun ni yang banjir besar ni, tahun lepas lah kan. Ingatkan di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, rupanya Selangor kena dulu. Siapa sangka kan? Siapa sangka di Sarawak ni banyak tak tempat kena banjir? Banyak tak tempat kena banjir? Ada juga tak? Ada juga lah Saya pergi ke Sabah, dia kata tempat yang paling terkejut sekali Beaufort ni dia tak hujan, tempat lain hujan, dia yang banjir. Tiba-tiba air dah naik dah, sebab dia macam kawasan dia macam menurun macam tu, kat bawah dia menadah tempat lain hujan, dia banjir. Dia kata oh ya ke? Lagi kesian kan. Tapi jangan berkeluh kesah, sabar dengan ujian dan cubaan.
Kan? Adalah hikmah yang Allah Ta'ala bagi kat kita tu. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. InsyaAllah semua ada jalan. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Jangan mungut. Yang kelima, nak berbahagia di dunia dan di akhirat, menjaga kemaluannya, seperti mana dalam ayat Quran tadi. Perbuatan zina sepertinya dah ramai orang anggapnya seperti perkara biasa dan lumrah. Banyak umat Islam yang melupakan kewajipannya untuk menjaga pandangan dan kemaluan mereka. Maka dengan itu, barang siapa yang mampu menjaga pandangan, pemikiran, ucapan dan tindakannya, berarti mereka telah menjaga agamanya. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 hingga 31 yang bermaksud, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka dan budak-budak yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan begitu juga bersikap rendah hati. Jangan kita belagak, jangan kita sombong. Sombong panggil siapa? Sombong panggil siapa? Syaitan. Kenal pun. Ingat tak kenal tadi? Ya? Sebab dia tak nak tunduk pada Nabi Adam, kan? Jadi kalau kita tengok, jangan kita belagak. Kadang-kadang sombong ni, sombong tu ada tiga. Sombong tu ada tiga. Pertama, ujub dalam hati je. Kedua, riak, tunjuk dengan orang. Ketiga, takbur, dia cakap dekat orang. Kehebatan dia tu. Contoh, dia masuk dalam masjid. Dia masuk, dia yang pertama. Berapa hari dah aku paling awal ni dalam hati. Dah mula dah rasa ujub. Bagus juga aku ni. Allahu Akbar. Terdengar pula bunyi sliding door, terdengar bunyi orang datang masuk, langsung membunyi macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Biar orang tu dengar, dia semayang. Riak, tunjuk-tunjuk dengan orang. Lepas tu dia tanya pula, kau perasan tak siapa yang paling awal datang masjid akhir-akhir ni? Engkau lah, siapa lagi? Ya ke? Nampak? Jadi makna seorang tu boleh ada tiga-tiga sekali. Kadang-kadang dia azan Allah Akbar, Allahu Akbar, sedap juga suara aku ni dalam hati. Dalam hati dia ujub tu. Contohnya betul lah. Depan cermin handsome juga aku ni, rasa dalam kampung aku ni tak ada yang paling handsome dah, aku dah rasanya, kata kan. Lebih-lebih pula kan. Jadi jangan. Dan begitu juga rendah hati ni, maknanya jangan kita belagak. Dia masalah rendah hati ni banyak terganggu oleh apa? Media sosial. Semua nak tunjuk dengan orang. Kereta besar, rumah besar, bini besar. Semua yang besar-besar nak tunjuk dengan orang. Bangga, belagak pula tu. Sebab kita kena faham, tidak semua orang memiliki hidup yang berkecukupan. Bila kita tunjuk tu, bukan semua orang suka. Tu datang penyakit ain tu. Siap kau. Ada orang tak puas hati, kan? Tak salah nak tunjuk. Ambil gambar, pegang tangan suami macam ni, tunjuk, ambil gambar, masuk, oh my love, macam tu. Yang seorang tu pula dah 30 tahun 40 tahun tak berkahwin. Inilah untunglah, kata kan. Marah. Kau seorang aja lelaki, dia kata kan. Nampak susah tu, kan? Jadi tanamlah sikap rendah hati agar terhindar dari sifat sombong yang merugikan. Begitu juga selalu memberi. Selalu memberi dalam hidup. Ada orang yang lain akan peduli kepada kita. Selalu memberi akan jauh lebih baik daripada meminta, kerana memberi adalah satu bahagian daripada kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini menjelaskan bahawa memberi itu lebih baik daripada menerima. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Contoh, lalu tabung, tak dapat bagi RM10, bagi 100. Macam tu. Tak boleh bagi 100, tulis je, sign aja. Dia ngantuk, pagi-pagi tu online transfer pun boleh, tap dia pun send. Dia tengok keluar resit 1,000 entahnya. 1,000 bayar ke masjid. Langsung mandi, siap pergi masjid, jumpa imam, minta pulang balik. Wah, ajar betul. Dah sedekah minta pulang balik. Minta maaf imam, salah transfer. Boleh salah pula. Bagilah, bagi lebih tak apa. InsyaAllah adalah rezeki Allah bagi. Malahan Nabi sebut,
Sesungguhnya pada orang yang bersedekah itu tidak akan hartanya tidak akan berkurang, melainkan bertambah, bertambah dan bertambah. 3 kali Nabi ulang, bertambah, bertambah dan bertambah. Apa takut? Kita je yang tak yakin. Nampak tabung kan lelap, mulalah lelap, lalu tabung kat depan koma terus, orang sebelah kena tolak. Kalau sebelah tolak tu baru dah sedar, bunyi apa tu, kan. Kemudian hindari permusuhan, kan. Kita memang tak boleh mencegah orang yang menganggap kita musuh, tapi kita boleh mengubah itu dengan selalu berbuat baik kepadanya. Perlahan-lahan mudah-mudahan mereka akan melihat kebaikan kita dan mengubah daripada musuh menjadi teman. Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 34 yang bererti, tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan di antaramu, dia seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Maka nak dapat kebahagiaan, semua orang boleh dapat. Antara yang kita kena ada, banyakkan sabar, kemudian banyakkan bersyukur. Sabar sebahagian daripada iman. Sabar sebahagian daripada iman. Sabar separuh daripada iman, orang kata. Separuh lagi apa? Dia tahu separuh. Bila tanya separuh lagi apa? Dah dia cakap separuh-separuhnya. Ustaz tanya lagi buat apa? Separuh lagi adalah syukur. Itu sebab syukur tu pun sebahagian daripada iman. Syukur banyak-banyak. Syukur. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat dekat-dekat. Contoh, alhamdulillah. Tadi ramai cakap tinggi Syamsul debat ni rupanya. Dia ukur ketinggian aku. Dah kau rendah, janganlah salahkan orang lain tinggi. Macam tu. Kan? Tu dalam TV nampak tua, tu saya orang lagi. Macam-macam. Kemudian apa? Ikhlas. Orang yang ikhlas pun bahagia. Ikhlas je, buat apa benda pun ikhlas, tidak mengharap. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ni membuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita selalu sebut, aku dah tolong dia, at least terima kasih lah. Tu tak ikhlas. Tu tak ikhlas tu. Dia tak kisah pun dia cakap terima kasih ke tak. Janji dia tolong, sebab dia tahu ganjaran pada Allah tu yang lebih mustahak, kan? Kadang-kadang kita tak tahu. Allah mungkin tak bagi kita naik pangkat, mungkin Allah tak bagi kita ganjaran duit, tapi Allah bagi kita keluarga bahagia. Macam tu. Allah bagi anak-anak kita berjaya. Ambil 10 subjek dapat 15 A. Berlebih pula A daripada subjek yang dia ambil. Bayangkan tu, kan? Aduh, macam-macam. Kemudian apa lagi? Redha dengan apa yang berlaku, tidak mempertikaikan. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga kunci nak bahagia. Maka begitulah langkah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat menurut Islam. Maka semoga kita semua dapat melaksanakan langkah tersebut agar sentiasa merasakan kebahagiaan dan ketenangan, kan? Jadi itu sebabnya macam ayat yang saya sebutkan yang di awal tadi, barang siapa yang menginginkan keberuntungan di akhirat, kan? Maka kami akan tambahkan keberuntungan itu baginya. Dunia pun kita dapat. Kita datang hari ni, keluar sekarang kita boleh join lah dengan kawan, kita minum pagi contoh. Itu dapat je, mana dunia pun dapat. Tak ada masalah pun. Tak adalah yang pergi masjid jadi miskin, tak boleh makan, matilah kita. Kita duduk masjid yang memang takkan hidup kita. Jangan cakap. Rezeki daripada sini, mungkin kita datang masjid di awal-awal pagi, fresh. Bila kita balik sagar, macam-macam benda kita nak buat. Itu sebenarnya rezeki. Ada orang tu jaga-jaga, 11 dah. Bayangkan dia sembahyang subuh 5 minit sebelum zuhur. Tu bukan subuh gajah, dah subuh dinosaur. Dah pupus. Terkejut imam, siapa pula yang kunut tengah hari ni? Bayangkan kan. Ada kawan saya masa di universiti dulu, di UiTM dulu, dia tidur 2 hari. Dia tidur 2 hari masa degree dulu. Ada seorang, tapi alhamdulillah dah jadi doktor dah dia. Lepas tu dia sambung belajar lagi, dah berubah perangai dah. Tak ada kahwin elok, sambung belajar pun elok dah. Tidur 2 hari. Orang lain bangun tidur, weh pukul berapa dah? Dia lain, dia bangun, weh hari apa dah? Hari apa tanya? Dia pun tahu dia tidur 2 hari. Teruk betul, kan? Siapa kerja akhirat, dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia,
maka kami akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu, dan dia tidak akan mendapat apa-apa bahagian pun di akhirat kelak. Jadi jagalah diri baik-baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan kita beroleh keberkatan dan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikanlah intan. Kita kembang-kembangkanlah, mudah-mudahan ada manfaat dalam kehidupan. Ya, budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak.